Bagi insurans hayat, nilai premium yang perlu dibayar adalah bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Kita boleh mengira premium insurans hayat dengan bahagikan nilai muka polisi dengan RMX dan darabkan dengan kadar premium per RMX. Sebagai contoh pertama, jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap RM1000. Nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ. Kita perlu hitungkan premium tahunan bagi situasi berikut, iaitu situasi pertama. Anjali ingin membeli polisi insurans tersebut yang bernilai RM100,000. Dia berumur 38 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok. Dalam kes ini, untuk mendapatkan premium tahunan Anjali, kita perlu membahagikan RM100,000, iaitu nilai muka polisi Anjali dengan RM1000, dan darabkan dengan 2.36 mengikut jadual di atas yang merujukkan 38 tahun, lelaki dan tidak merokok. Akhirnya, kita akan dapat premium tahunan Anjali ialah RM236. Bagi situasi kedua, Puan Sapuba berumur 35 tahun. Seorang yang tidak merokok ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM150,000. Untuk kes ini, untuk mendapatkan premium tahunan Puan Sapuba, kita perlu membahagikan RM150,000, iaitu nilai muka polisi Puan Sapuba dengan RM1000, dan darabkan dengan 1.45 mengikut jadual di atas yang merujukkan 35 tahun, perempuan dan tidak merokok. Akhirnya, kita akan dapat premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Sapuba ialah RM217.50 sen. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Bagi insurans motor, jumlah premium bergantung pada faktor-faktor seperti jenis kenderaan, kegunaan kenderaan, kapasiti enjin, jenis, dan jumlah perlindungan. Pengiraan premium asas polisi komprehensif untuk insurans motor bagi Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak terdapat sedikit perbezaan. Bagi Semenanjung Malaysia, premium asasnya adalah kadar bagi RM1000 yang pertama tambah dengan RM26 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1000. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, premium asasnya adalah kadar bagi RM1000 yang pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1000. Jadual ini merupakan jadual pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi RM1000 pertama daripada jumlah yang diinsuranskan. Sebagai salah satu contoh untuk insurans motor, Encik Mukti ingin memperbaharui insurans keretanya dan jadual tersebut ialah maklumat kereta dan jumlah yang ingin diinsuranskan. Soalan ini hendak kita hitung premium kasar bagi kereta Encik Mukti. Berdasarkan jadual di slide sebelumnya, kadar bagi RM1000 yang pertama ialah RM305.50. Untuk setiap RM1000 baki, kita darabkan RM26 dengan RM60,000 tolak RM1000 dan bahagikan dengan RM1000, iaitu 59, dan kita akan dapat RM1534. Selepas itu, kita boleh hitung premium asasnya dengan tambah kedua-dua nilai di atas.
dan kita dapat Rp1.839.50. Seterusnya, kita darabkan 25% dengan nilai premium asas yang kita hitung tadi, dan kita akan dapat Rp459.88. Ini adalah nilai NCD 25% daripada premium asas. Akhirnya, kita dapat hitung nilai premium kasar bagi kereta Encik Mukti, iaitu tolak nilai NCD daripada nilai premium asas, dan kita akan dapat jawapan Rp1.379.62. Deductible ialah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Sebelum ini, kita telah mendengar definisi insurans. Bagaimana pula dengan co-insurance? Co-insurance merupakan perkongsian kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi, terutamanya untuk kos hospital. Selain insurans kesihatan, insurans harta juga mengandungi co-insurance. Apakah perbezaan antara deductible dan co-insurance? Deductible ialah suatu jumlah yang mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Pampasan akan dibayar sekiranya kerugian melebihi jumlah deductible. Sebagai contoh, pampasan yang dibayar sama dengan jumlah kerugian tolak jumlah deductible. Seterusnya, co-insurance ialah perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans. Dalam kontrak insurans harta, jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratus co-insurance darab nilai boleh insurans harta. Contoh soalan bagi deductible. Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos, masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Penyelesaian. Pada bulan Mac, kerugian dialami ialah RM2,800. Jadi, Puan Suhaila boleh membuat tuntutan kerana kerugiannya melebihi deductible yang berjumlah RM300. Bayaran pampasan yang dapat dituntut dikira dengan formula kerugian tolak dengan deductible dan kita dapat jawapan RM2,500. Pada bulan Julai, kerugian ialah RM250. Puan Suhaila tidak dapat membuat tuntutan kerana kerugiannya kurang daripada RM300. Pada bulan Ogos, kerugian ialah RM400. Boleh buat tuntutan kerana melebihi RM300. Jadi, bayaran pampasan yang dituntut pada bulan ini ialah RM100. Pengiraan co-insurance harta dibahagi kepada 3 situasi. Situasi pertama, sekiranya nilai yang diinsurансkan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka kita akan mengira bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Situasi kedua, jika nilai yang diinsurансkan kurang daripada jumlah yang harus dibeli, maka bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Kemudian, darab dengan jumlah kerugian dan tolak dengan deductible. Penalti co-insurance juga akan dikenakan. Penalti co-insurance adalah sama dengan jumlah kerugian yang ditolak dengan jumlah pampasan. Situasi ketiga adalah di mana pemegang polisi mengalami kerugian secara menyeluruh. Pampasan yang akan dibayar adalah sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Mari kita lihat contoh pengiraan co-insurance dalam insurans harta.
Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurансkan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Berdasarkan situasi ini, kita akan mengambil beberapa maklumat yang penting. Nilai boleh insurans harta yang Encik Ismail ingin beli adalah sebanyak RM350,000. Co-insurance yang diperuntukkan adalah 80% daripada RM350,000, manakala deductible pula adalah sebanyak RM2,000. Untuk soalan A, kita akan menghitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Sebelum ini, kita sudah sedia maklum bahawa pemegang polisi hanya perlu membayar sebahagian daripada jumlah insurans sekiranya insurans tersebut mengandungi co-insurance berdasarkan peratusan yang telah diperuntukkan. Maka, untuk menjawab soalan ini, kita hanya perlu mendapatkan hasil darab 80% dengan nilai boleh insurans harta. Encik Ismail hanya perlu membayar sebanyak RM280,000 kepada pihak insurans. Soalan B pula, Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan kerugian bernilai RM25,000. Kita akan mengira jumlah pampasan yang bakal diterima oleh beliau berdasarkan beberapa situasi. Situasi pertama adalah nilai yang diinsurансkan sama dengan nilai harus dibeli. Maka kita akan menggunakan formula pertama pengiraan bayaran pampasan. Bayaran pampasan yang bakal diterima oleh Encik Ismail adalah sebanyak RM23,000. Untuk situasi kedua, kita akan menggunakan formula kedua kerana nilai yang diinsurансkan adalah kurang daripada nilai harus beli. Bayaran pampasan yang Encik Ismail bakal terima adalah sebanyak RM11,392 dan 86 sen. Dan penalti co-insurance yang dikenakan adalah sebanyak RM13,607 dan 14 sen. Situasi seterusnya adalah Encik Ismail mengalami kerugian yang menyeluruh. Di sini kita akan menggunakan formula yang ketiga, di mana Encik Ismail menginsurансkan rumahnya sebanyak RM200,000. Maka, Encik Ismail akan mendapat bayaran pampasan sebanyak RM198,000. Co-insurance dalam insurans kesihatan, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kos perubatan mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible. Contoh 5 ini ialah salah satu contoh untuk co-insurance dalam insurans kesihatan. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasa penyertaan peratusan co-insurance 75/25 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita mestilah cari kos perubatan selepas deductible, iaitu RM20,600 tolak RM500 dan kita dapat RM20,100. Seterusnya, kita boleh dapat bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans iaitu 75/100 darab RM20,100 dan kita dapat jawapan RM15,075. Akhirnya, kita boleh dapat bayaran kos yang ditanggung oleh Puan Chen iaitu 25/100 darab RM20,100 tanpa RM500 deductible dan kita dapat jawapan RM5,525. Kesimpulan,
Insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku, tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Hal ini demikian kerana pembelian amaun insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian kewangan jika berlaku kerugian yang diinsuraskan itu. Setakat ini sahaja daripada kumpulan 3. Sekian, terima kasih.